أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية أهل الجنة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiba wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang bermaksud sesungguhnya telah berjayalah atau akan berjayalah atau akan bahagialah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang khusyuk dalam solat mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi SAW bersabda dari riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, akan diberi kefahaman agama kepadanya. Atau kama qala Nabi SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala akan segala limpah kurnia rahmat yang tak terhingga banyaknya, tak terhingga hitungnya. Akan segala nikmat tersebut yang besar ialah nikmat yang kita kecapi adalah nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat amal, dan kita istiqamah atas amalan kita. Mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat. Saya doakan muslimin muslimat dalam keadaan sihat sejahtera bersama dengan keluarga tercinta. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada kali ini, yakni di medium perantaraan alam maya secara online. Bertemu kita dalam erti kata pertemuan kita kerana Allah, dan sekejap lagi kita nak berpisah pun kerana Allah. Sebagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan keadaan orang seperti ini, yakni bertemu dan berpisah mereka kerana Allah, akan dijanjikan naungan di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak. Insya-Allah, mudah-mudahan kita termasuk dalam janji-janji tersebut. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam yang mulia ini kita nak membicarakan tentang keutamaan solat dan rahsianya yang melibatkan, yang berkait rapat tentang kejayaan kita. Hari ini kita semua manusia, sama ada Muslim ataupun non-Muslim, hari demi hari membicarakan tentang kebahagiaan, kejayaan, kemenangan,
ketenangan. Jadi semua orang menginginkan keadaan tersebut. Jadi bagaimanakah kejayaan dan kemenangan, kebahagiaan tersebut dalam perspektif Islam yang telah dinyatakan, yang telah dijanjikan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, yang mana saya telah menjelaskan tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama dan 2. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan itu. Yang pertama sekali adalah dia kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu menerusi solatnya. Yakni solat yang sebenar, solat dikatakan adalah solat khusyuk. Dan banyak lagi dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kejayaan. Kejayaan ni tidak berkait rapat dengan amalan Islam. Terutamanya adalah amalan yang paling besar adalah solat. Dalam surah Al-Baqarah sendiri, di awal ayat hingga ke ayat 5, kita sering diperdengarkan ketika dalam majlis-majlis tahlil, ketika kita mula bacaan Al-Quran, daripada bermulanya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim sampai akhir ayat. 5 ayat tu di akhir ayat yang kelima tu Allah Ta'ala menceritakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mana cerita daripada Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi dalam tu sepenuhnya formula point, yakni bagaimana cara-cara kita untuk nak mencapai kebahagiaan, kemenangan, kejayaan. Allah Ta'ala sudah cerita, sudah jelaskan. Tinggal lagi kita nak korek, kita nak gali, kita nak ambil, kita nak pegang, kita nak amal, dan dia menjadi satu perhiasan dalam kehidupan kita. Bukan kata lagi perhiasan, satu orang kata apa, tonggak utama dalam kehidupan seharian kita. Daripada kita tidur sampai kita bangun balik, lepas tu kita tidur, lepas tu kita dah tak bangun dah. Yakni apabila ajal kita sudah dijemput. Mudah-mudahan daripada ayat-ayat tersebut kita dapat praktik. Sudah tentulah kita di kalangan orang yang berjaya. Jadi dalam ayat tersebut berkait rapat dengan orang yang beriman ni sentiasa mendirikan solah dengan solah yang terbaik dalam arti kata khusyuk. Jadi pada malam ini kita akan membicarakan bagaimana tentang solat khusyuk tersebut. Bukan dikatakan sekadar kita melaksanakan solat, yakni kita mendirikan solat dengan pendirian solat kita itu bentuklah sebuah solat yang akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini menerusi kitab Ihya Ulumuddin, tidak asing lagi yakni pengarangnya Hujjatul Islam, yang mana kita telah sedia maklum Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi tak perlu lagi saya nak memperjelaskan lagi siapa Imam Ghazali, semuanya sudah sedia maklum. Kita bermuzakarah malam ini menerusi kitab beliau yang amat masyhur Ihya Ulumuddin tentang rahsia-rahsia solat dan keutamaannya. Beliau bermula dengan menyatakan solat adalah tiang agama yang merupakan pegangan yang meyakinkan dan penghulu segala amal ibadat. Nampak tak? Kan? Solat ni adalah penghulu amal ibadat, kepala segala amal ibadat kita. Jadi kalau kita tidak menjadikan sebenar-benar solat, maka bagaimanakah ibadat kita yang lain?
zikrullah, bacaan Quran kita, sedekah kita, dan segala amalan soleh kita. Kita perlu bermuhasabah melalui solat kita. Bagaimana yang dikatakan solat yang sebenar. Mengenai usul pokok serta furuk cabang solat sudah banyak dibincangkan secara mendalam dalam kitab-kitab fiqh. Oleh sebab itu dalam kitab ini rahsia solat diringkaskan dan mana-mana bahagian yang dianggap perlu untuk para pelajar mengetahui serta memahaminya, iaitu yang berhubungan dengan amalan-amalannya dan rahsia-rahsianya saja. Jadi dalam kitab ini, dalam bab ini, Imam Al-Ghazali meringkaskan. Dia mencari poin yang penting supaya kita mudah faham dan kita terus dapat melaksanakannya dengan sebaiknya. Jadi Imam Ghazali menyatakan untuk mencapai solat yang terbaik ini, dia mulai dengan keutamaan azan. Ada berkaitan solat kita dengan azan. Sebab tu sebab baik ni kita nak melakukan solat ni, kita hendaklah azan. Sekurangnya kita iqamah. Sekurangnya, kan? Walaupun kita solat berseorangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Artinya, tidaklah seorang jin dan manusia atau sesuatu benda apapun yang mendengar suara panggilan azan itu, melainkan akan menyaksikan amalan baik orang itu pada hari kiamat esok. Riwayat Al-Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu dia. Kelebihan, keutamaan azan. Jadi sebenarnya tidak timbul isu berkaitan dengan kenapa Bilal tak datang azan, kenapa tidak ada orang datang azan. Kerana sebenarnya apabila orang itu dia faham tentang hadis baginda ni, semua pakat berebut nak azan. Sebab apa? Setiap suara muazzin ni sampai ke pelusuk tempat ni, jin yang dengar, manusia yang dengar, dan segala makhluk yang dengar ni akan menjadi saksi kepadanya beliau, pada suara azan tadi. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat juga, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan ayat ini adalah ayat yang dikhususkan kepada muazzin dan juga pendakwah-pendakwah yang sentiasa menggunakan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, an Abi Sa'id Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu semua mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang mengalunkan azan itu. Riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Oleh sebab itu, hukum meniru Bilal, yakni orang azan, itu adalah digalakkan dan sunat. Meniru dekat sini ni kita mengulangi, kita menjawab, dalam kefahaman sekarang ni kita kata menjawab azan. Kecuali pada waktu Bilal mengucapkan hayya 'alas salati hayya 'alal falah, maka kita jawab la haula wala quwwata illa billah, yakni tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ada ulama menyatakan doa-doa tentang bala, doa tentang jauh daripada azab api neraka, ulama mengatakan kita tak perlu jawab amin. Yang ni ramai orang tak tahu, kan? Ulama mengatakan amin ini adalah kepada doa yang dimohon yang baik-baik.
Dan doa yang mengelak daripada keburukan ni, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan ucapan qad qamatis salah ini ketika iqamah, kita akan jawab aqamahallah wa adamaha. Demikian pula ucapan as-salatu khairum minan naum, yakni di waktu azan subuh kita jawab sadaqta wa bararta. Setelah selesai azan atau mendengar azan, hendaklah berdoa dengan doa seperti di bawah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah atis Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, Tuhan yang menyempurnakan seruan azan serta solat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji seperti mana yang engkau telah janjikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, beberapa hadis yang didatangkan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan mendirikan solat. Sebelum mendirikan solat, kepentingan kita melaksanakan azan dan juga iqamah. Jadi begitu juga muslimin dan muslimat sekalian, ketika berada di rumah, apabila masuk waktu, bersegeralah bangun melaungkan azan. Sama ada bapaknya ataupun anak lelakinya, bersegeralah melaungkan azan dan masing-masing mempersiapkan diri untuk solat berjemaah. Kerana apa? Kerana kita nak mencapai sebenar-benar solat. Dengan sebenar solat tadi akan membawa kita pada erti kata kejayaan dan kebahagiaan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ghazali mendatangkan seterusnya, yakni keutamaan solat yang diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini apabila kita ditetapkan jadual tugasan kita, jadual pekerjaan kita, jadual kelas kita, apabila ditetapkan, kita akan sentiasa mengawasi jadual itu dengan baik. Dah tentu kita akan jaga dengan baik, sebab kita nak kualiti yang terbaik daripada pekerjaan kita tersebut, daripada urusan kita tersebut. Yang menetapkan itu kadang tu adalah majikan kita ataupun sesiapa saja. Tetapi yang menetapkan solat ke atas kita adalah raja segala raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentulah bagaimana cara kita nak mengawasi waktu tersebut sangatlah penting. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatu khamsah wal jumu'atu ila al-jumu'ah kafaratu lima bainahun. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penebus dosa antara jarak waktu masing-masing. Riwayat oleh Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu dia. Dengan solat 5 waktu dan juga solat Jumaat, antara jarak tersebut menjadi penebus dosa untuk kita. Dan dikaitkan dengan keadaan masa ini, kita dilarang untuk datang ke masjid dengan sebab-sebab yang tak dapat, keuzuran yang tak dapat dielakkan dengan keadaan sekarang, yakni COVID-19. Tak dapat tidak sekurangnya kita berniat untuk mendirikan solat Jumaat. Sudah memadai dengan niat tersebut, kerana amalan itu dimulai dengan innamal a'malu binniyah. Jadi jangan kita rasa macam happy pula. Oh,
tak ada solat Jumaat, jadi aku boleh buat ni urusan lain. Jangan. Kerana ia boleh membawa kepada nifaq. Yang ni perlu kita berniat untuk mendirikan solat Jumaat pada hari Jumaat, dan kita bersiap-siap ada adab pada hari Jumaat seperti biasa, kan? Pernah pula ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang lebih utama dalam kehidupan ini? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Satu ketika Rasulullah ditanya, maka Rasulullah menjawab, urusan yang lebih utama ni adalah menjaga solat tepat pada waktunya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apabila waktu solat telah datang, maka berdirilah kamu semua menuju ke tempat api yang kamu nyalakan, dan padamkanlah api itu. Maksudnya bersegera kita kepada solat, kan? Sebagaimana kita mendalami kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mana mereka mengambil berat tentang solat, sehingga kan mendatangkan persepsi yang kata apa, kalau diistilahkan pada zaman sekarang ni ekstrim, keterlaluan. Sebagai contoh, ada sahabat yang Allahumma salli Muhammad, saya tak ingat nama dia, tapi bila dia dengar azan, sehingga kan kata seketul batu lagi untuk nak menutupi lubang rumah yang dia dirikan tu, bila dengar azan dia tinggalkan. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan keadaan kita sekarang ni, Masya Allah, kan? Jadi ada orang ramai di antara kita yang tersilap faham dengan la taghlu fi dinikum, yakni jangan melampaui dalam urusan agama kamu. Jadi melampaui dalam urusan agama bukannya kita terjemahkan kepada orang yang sibuk beramal ibadat, kan? Kita boleh tengok sendiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana solat beliau sehingga bengkak kaki di malam hari, kan? Sehingga Nabi dalam keadaan yang keletihan, keuzuran juga datang kepada solat. Jadi mudah-mudahan Allah SWT beri kita kekuatan tersebut mengikut yang dikatakan Al-Quran dan Sunnah yang dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seterusnya, keutamaan menyempurnakan rukun-rukun solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata li waqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khushu'aha arajat wa hiya bayda'un musfirah taqul hafizakallahu kama hafiztani wa man shalla li ghairi waqtiha wa lam yusbigh wudu'aha wa lam yutimma ruku'aha wa la sujudaha wa la khushu'aha arajat wa hiya sawda'un muzlimah taqul dayya'akallahu kama dayya'tani hatta idza kanat haitsu syaa Allahu luffat kama yulaffu thawb kama yulaffu thawb al-khalq fayutrabu biha wajhu." Yang bermaksud barang siapa bersolat tepat pada waktunya dengan melengkapkan wuduknya, yakni dengan wuduk yang sempurna, dan dia solat menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya dan khusyuknya, maka solat itu dinaikkan ke atas dalam keadaan putih dan cemerlang. Jadi dia lakukan solat dengan hak-hak solat yang sebenar pada awal waktu, dengan wuduknya yang baik,
bila sebut kata wudu, dia berkait dengan taharah, dia berkait dengan kebersihan. Sebelum kita nak mengangkat hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil, kan? Dan wuduknya yang sempurna. Bila sebut wuduk yang sempurna itu, dengan basuhan dia yang betul-betul yakin dan cermat. Ada ulama mengatakan, sekiranya seorang itu dia membazir dalam pengambilan wuduknya, maka kesempurnaan itu telah menjadi kurang, dikatakan cacat, walaupun dia mengambil dengan tepat pada hukumnya, tapi dia terlupa penggunaan air yang mendatangkan pembaziran tersebut, hilanglah kesempurnaan wuduk tersebut. Dan dia menyempurnakan rukuknya, kan? Kita boleh nampak hari ni orang semayang macam mana rukuk, sujud, khusyuk, Allahu Akbar, kalut, sibuk, kan? Datang tergesa-gesa, semayang pun dengan tergesa-gesa, kan? Macam mana solat tersebut? Maka solat yang dikatakan tadi dengan kesempurnaan semua tadi ni, maka akan dijadikan solat itu warnanya putih, warnanya putih dan cemerlang. Maksudnya putih, indah, baik. Solat itu naik, dan solat itu berkata, solat itu sendiri berkata sebagai pembela, semoga Allah menjaga dirimu, yakni orang yang melakukan solat tersebut, sebagaimana engkau menjaga aku. Tetapi barang siapa yang bersolat tidak dalam waktu yang ditentukan, dia melewat-lewatkan, sengaja dia melewat-lewatkan solat tanpa ada keuzuran, dan tidak melengkapkan wuduknya, serta tidak juga menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuknya, maka solat itu naik ke atas dalam keadaan hitam legam, sambil berkata, semoga Allah mensia-siakan dirimu sebagaimana engkau mensia-siakan aku. Selanjutnya, setelah solat itu berada di satu tempat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, ia dilipatkan sebagaimana dilipat baju yang koyak, kemudian dipukul kepada muka pelakunya. Riwayat oleh Tabrani dan Baihaqi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini memberi peringatan kepada kita, memberi pengajaran kepada kita, memberi berita gembira kepada orang yang melakukan solat yang terbaik, dan memberi peringatan yang mengerikan kepada orang yang melakukan solat dalam keadaan yang cacat. Ini belum menceritakan orang meninggalkan solat. Ini menceritakan solat yang tak sempurna. Solat tersebut dikatakan, baginda menyatakan solat itu akan menjadi hujah kepadanya, akan klaim dekat dia, akan mengatakan sia-sialah engkau sebagaimana engkau mensia-siakan aku. Dan solat itu akan dilipat-lipat dan dibaling, yang kata apa, dilempar ke arah wajahnya. Maksudnya maksudnya dia dihina orang yang melakukan solat tersebut. Na'udzubillah. Dan seterusnya, keutamaan solat lagi, yakni berjemaah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kan? Solat berjemaah ni, Allahu Akbar, sangat besar dia punya ganjaran dia, kelebihan dia dan kepentingan dia, sangat penting. Sebab itu masjid berkait rapat dengan berjemaah, kerana berjemaah itu kita sering kali diperdengarkan, jemaah itu membawa barakah. Ya, memang dengan berjemaah kita akan dapat ruh kekuatan, kita akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 25 darajah.
Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat berjemaah itu lebih utama daripada solat bersendirian sebanyak 25 kali ganda. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, ambillah kesempatan kita berada di rumah, kita solatlah. Solatlah berjemaah dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, kan? Sekiranya ada jiran jiran kita boleh ajak mereka, kan? Dalam keadaan kita yang tersepit dengan ujian ni, mudah-mudahan Allah SWT memberi memberi ibrah, pengajaran dengan ujian dan dugaan yang kita hadapi sekarang. Mengatakan bahawasanya tidak ada pertolongan siapa pun yang tidak boleh membantu melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sikit lagi saya nak teruskan habis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah mengetahui bahawa ada beberapa orang yang tidak mengikuti jemaah dalam sebahagian solat wajib. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, saya bersungguh-sungguh menyuruh kamu semua bersolat secara berjemaah, dan saya tidak bersetuju dengan mereka yang menyalahinya, dan saya ingin membakar rumah mereka kerana itu. Dikatakan juga antara hadis ni juga menjadi dalil kepada mazhab Hanafi, meletakkan solat jemaah untuk mereka itu adalah wajib. Sekiranya orang kata mereka tak datang solat tu jika ada keuzuran, maksudnya setiap seorang wajib solat berjemaah mazhab Hanafi. Kita ini fardu kifayah, kan? Maksudnya orang lain buat, kita tak payah. Lepas tu habis semua, pakat tak payah buat semua. Lepas tu habis semua kena bala, na'udzubillah min zalik. Jadi kita lah kena menyatakan, biarlah aku yang buat. Orang lain nak buat ke tak buat ke, biar api, mereka tak payah, aku ni yang payah kena buat. Macam tu. Dalam satu hadis marfu', Uthman meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya daripada Uthman bin Affan berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri solat isyak secara berjemaah, maka seolah-olah ia telah mendirikan solat sunat pada separuh malam, dan barang siapa yang menghadiri solat isyak dan subuh secara berjemaah, maka seolah-olah ia telah mendirikan solat sunat semalaman. Muhammad bin Wasi' berkata, saya tidak menginginkan dari dunia ini melainkan 3 perkara, iaitu Muhammad bin Wasi' ni adalah ulama yang masyhur, yakni dia punya guru dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia kata 3 perkara aja yang dia nak kat dalam dunia ni. Yang pertama, seorang saudara yang apabila saya melakukan kesalahan, dia akan memperbetulkan kesalahan saya. Jadi dia nak sahabat dia yang macam tu. Tak nak yang sahabat lurui bendui ikut, kan? Terjun parit pun terjun lah, kan? Dia nak sahabat yang macam tu. Dan yang kedua yang dia nak dalam dunia ni adalah makanan daripada rezeki yang baik tanpa persoalan. Sebab rezeki yang akan dipersoalkan Allah SWT tentulah daripada rezeki yang haram. Jadi jangan mempersoalkan. Ini kita kan makanan ni sejuk lah, keras lah, siapa yang buat lah, Allahu Akbar, kan? Ini dia ni tak kisah. Ini Muhammad bin Wasi' ni selagi mana rezeki itu halal, dia tidak mempersoalkan. Maksudnya ambil mudah, kan? Tentang rezeki yang halal ni dia tak banyak komen. Dan yang ketiga, solat berjemaah yang diampunkan mana-mana yang terlupa daripadaku dan dicatatkan kebaikan dalam aku. Maksudnya dia sentiasa jaga solat berjemaah. Karena apa? Karena solat jemaah ni akan mengampunkan daripada dia kelalaian dia, maksudnya kealpaan dia. Maka dengan solat berjemaah tadi, Allah Ta'ala akan ampunkan kelemahan dia, kesalahan dia, dan dicatatkan di dalamnya untukku. Itu 3 perkara yang dia inginkan. Maka daripada
perkara tersebut Allah Ta'ala mengangkatnya, mengangkat darajatnya menjadi seorang yang alim, seorang yang sangat, orang kata apa, yang sangat faqih dalam ilmu hadis terutamanya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya pada malam ini secara ringkasnya, perkongsian yang telah kita dengar tentang keutamaan kita mendirikan solat yang terbaik dan solat yang berkait rapat dengan kejayaan dan kebahagiaan seseorang itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memilih kita, yakni dalam arti kita memberi hidayah kita sebagai seorang hamba yang sangat-sangat mengambil berat tentang solat, yakni kerana solat ni adalah ibu segala ibadah dan serta kunci pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala membawa kita kepada kebahagiaan dan kejayaan. Dan yang pertama pantas kita akan risaulah, solat kita akan pertama sekali akan dihisap di akhirat kelak. Sekiranya baik solat kita, insya-Allah yang lain kita tidak risau. Mudah-mudahan segala perkongsian pada malam ini serba sedikit memberi kebaikan dan manfaat untuk kita bersama. Insya-Allah kita akan berjumpa pada lain pertemuan. Dengan ini saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum